Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat ke udara dan bersua kita dalam rancangan dialog untuk episodnya kali ini. Baik, Auda, kita mengetahui undang-undang diwujudkan, akta diperkenalkan, perintah dikuatkuasakan. Dalam hal ini juga pasukan polis Diraja Brunei turut berperanan membantu agensi-agensi berwajib bagi menguatkuasakan lagi dan mengambil tindakan undang-undang bagi setiap salah laku dan juga pelanggaran perintah apa yang diperkenalkan dan digarispandukan oleh kerajaan negara kita ini. Untuk hari ini kita bersama dengan Yang Mulia Penolong Penguasa Polis ASP Dayanku Husmawati binti Pengiran Hussein, Pegawai Penyiasat dari Bahagian Siasatan Jenayah Perdagangan Pasukan Polis Diraja Brunei. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, kita terus kepada agenda kita untuk hari ini ya. Kita ingin mengetahui peranan Pasukan Polis Diraja Brunei dalam mengawal setiap salah laku dan juga pelanggaran perintah yang telah pun ditetapkan berikutan ancaman wabak COVID-19 di negara kita ini. Seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 63 Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, Pasukan Polis Diraja Brunei berperanan membantu Kementerian Kesihatan dalam penguatkuasaan perintah kuarantin. Antaranya adalah seperti mengawal dan menghalang orang yang tidak berkenaan daripada masuk ataupun keluar di kawasan kuarantin dan juga memantau pesakit COVID-19 dan memastikan mereka ni sentiasa mengikuti peraturan-peraturan kuarantin. Seperti tidak meninggalkan tempat kuarantin. Pasukan polis juga meningkatkan rondaan di kawasan-kawasan kuarantin untuk mencegah dari dicerobohi. Pasukan polis Diraja Brunei ingin menegaskan tindakan undang-undang akan diambil terhadap sebarang individu yang gagal melaporkan diri, iaitu jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga 10,000 ataupun dipenjara tidak lebih dari 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Ini adalah bagi kesalahan pertama. Manakala bagi kesalahan kedua ataupun seterusnya, jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga 20,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi itu pemberigaan dari segi penguatkuasaan perintah kuarantin Puan ya. Bagaimana pula halnya dalam hal penyebaran maklumat palsu ya? Apakah cara untuk mengenal pasti maklumat yang tersebar ini adalah tidak benar? Tambahan lagi hambatan kita pada masa sekarang penggunaan artificial intelligence yang sudah agak meluas seperti laman sosial ataupun platform media sosial. Antara cara-cara untuk mengenal pasti kesahihan maklumat yang tersebar ialah untuk sentiasa mengikuti platform media sosial rasmi yang sahih. Contoh laman sesawang Pasukan Polis Diraja Brunei dan Kementerian Kesihatan, dan juga mengikuti Instagram Pasukan Polis Diraja Brunei iaitu upa.ppdb, Instagram MOH Brunei, Instagram Borneo Bulletin dan juga RTB. Orang ramai juga boleh memuat turun aplikasi Telegram dan mengikuti gov.bn official, dan yang terbaru adalah aplikasi BruHealth, di mana orang ramai boleh mengikuti perkembangan terkini mengenai wabak COVID-19. Alhamdulillah ya, antara usaha yang sebenarnya sudah diberikan kepada masyarakat Brunei kita ni untuk lebih bijak dalam memilih maklumat-maklumat, pastikan ianya disumberkan ataupun diperolehi daripada sumber-sumber rasmi kerajaan ataupun agensi media yang ada di negara kita ni Brunei Darussalam ya. Baik, selain itu juga bagaimanakah meyakinkan masyarakat kita ini Puan supaya tidak terikut dan juga seterusnya menyebarkan lagi maklumat yang mungkin tidak sahih, tambahan lagi berkaitan dengan COVID-19 di negara kita ini? Seperti yang dijelaskan, sebelum kita mengungsikan maklumat yang kita terima, kita hendak memastikan kesahihan sumber maklumat tersebut. Di sini saya ingin mengungsikan satu kejadian yang telah dilaporkan. Berita palsu yang telah tular di laman sosial menyatakan Pasukan Polis Diraja Brunei mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan di mana orang ramai diarahkan untuk segera balik ke rumah masing-masing
Jadi pasukan polis Diraja Brunei bila mengetahui akan berita tersebut telah serta-merta mengeluarkan kenyataan rasmi untuk menafikan dan tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan sepertinya kepada orang ramai. Oleh itu orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dan tidak mudah percaya maklumat yang tersebar di laman sosial yang belum tentu kita akan pasti kesahihan. Baik, walaupun mudah pada masa sekarang untuk kita ni mendapatkan info serta maklumat melalui penggunaan apapun mekanisme artificial intelligence ini, tetapi bijakkah kita ni untuk sama-sama mensaring setiap maklumat tersebut dan memastikan ianya sahih daripada sumber yang benar-benar betul Dan sebelum kita lebih berbual panjang ni Puan, rasanya perlu juga kita ni berikan pada penonton kita ni apa bentuk tindakan undang-undang yang mungkin diambil bagi mereka yang nekat untuk menyebarkan maklumat palsu. Kita ni berehat seketika. Penyakit berjangkit tanggal 204 kes pertama kembali ke rahmatullah akibat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua, keadaan jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam adalah terkawal. Dari itu, segala peraturan dan nasihat dari pihak kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi. Jadi kita ni patuhi saja peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kita ni indah tahu kalau tani dijangkiti dan boleh menjangkiti orang-orang yang tani sayangi. Jadi teranahlah di rumah. Sebagai kru Royal Brunei Airlines, kami juga berhadapan dengan risiko yang tinggi. InsyaAllah, sama-samalah kita ni menjaga kebersihan diri, mengasingkan diri dan indah hadir di tempat-tempat keramaian. Kami akan sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk membasmi penularan COVID-19 ini. Teranah di rumah. Teranah di rumah tidak akan menghalang kami untuk membuat latihan dan berolahraga. Kepada khususnya warga emas, saya ingin menasihatkan supaya kita ini teranah tah di rumah, jangan tah keluar-keluar kalau tidak ada keperluan. Jika ada pun keperluan, kita ini mintalah anak-anak kita ini untuk mendapatkan barang-barang keperluan tersebut. Karena dikhawatiri di luar sana masih ada virus COVID-19 ini dan boleh menjangkiti sesiapa saja termasuk petani. Nah, benar tu nyanyi niat tu bukannya untuk bisdia saja. Kita ni pun perlu teranah di rumah juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuriddanna mumrid ala musiyah. Jangan mencampur baurkan yang sakit dengan yang sihat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di rumah, kita ni boleh catch up with family. Since tani di rumah ni, boleh kita ni lihat TV sama-sama, main game sama-sama. It's bonding time. Lurus tu dan kasom. Setuju kita? Ulai. Lurus sudah tu. Jangan lagi diubah. Tanai tiak.
Dan lagi lah ya, apa-apa aneh. Yang bisanya, baik tah kita ni ikut tu nah nasihat daripada media rasmi kerajaan. Jangan luan pandai kan membuat cerita, kan berhampa dusta. Beral sana, beral sini anundalus. Ada lagi sebutin ku kelupahan. Mun berjumpa kawan-kawan kah, padian kah, siapa sajalah sepupu kah siapa. Nah, jangan lo nampi. Sampai besagi. Ingat toh, jaknya bapa nah. Samita. Jaknya Samita. Nih, ada sukatan nih nah. Samita. Apa kita ni? Sabar punya sabar. Jangan tadi lihat lamainya tu. Nada jo ada papa tu. Tahu jo sudah tani siapa kerajaan kan jaga. Bukan jo orang lain. You, me, our family, everything. Yes. So, don't push it. Okay? Sama please jangan ingkar. Kalau kamu ingkar, ku teleponkan polis. Nah, hello? Polis. Roger difaham. Orang ramai adalah disarankan untuk mengekalkan penjarakan sosial, larangan terhadap aktiviti perhimpunan serta berhenti dari menyebarkan maklumat palsu. Jangan ingkar, akur dan patuhi arahan kerajaan. Baik, kita telah pun bersama mendengarkan penerangan daripada tetamu kita, narasumber yang juga memperjelaskan lagi antara akta dan juga undang-undang beserta tindakan yang telah pun diperuntukkan bagi mereka yang melanggar perintah ataupun melakukan salah laku ataupun dalam masa kerajaan benar-benar berusaha untuk membuat pengawalan situasi COVID di negara kita ni. Dan kita kembali bersama dengan tetamu kita, penolong penguasa polis ASP dan Husmawati binti Pangeran Hussein. Baik puan dalam hal ini juga perlunya untuk kita ni secara transparan memberikan maklumat ini kepada penonton kita ni ataupun masyarakat Brunei. Apakah bentuk hukuman yang dikenakan bagi mereka yang menyebarkan maklumat palsu ini? Pasukan Polis Diraja Brunei menegaskan bahawa jika didapati sebarang individu yang menyebarkan maklumat palsu, akan diambil tindakan undang-undang di bawah penggal 148 Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34, iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu, boleh dipenjara 3 tahun dan didenda sebanyak 3,000. Jadi itu bentuk hukuman yang telah pun diperuntukkan bagi mereka yang menyebarkan maklumat palsu. Tambahan lagi jika ianya dilakukan oleh individu yang sememangnya memang tidak bertanggungjawab, hanya ingin menimbulkan spekulasi dan juga kontroversi atau mungkin saja ingin menimbulkan panik di kalangan masyarakat, mengambil peluang dalam situasi sebegini, negara kita ni menghadapi situasi COVID ini, cuba untuk mengacau ataupun yang kita ni mengganggu peluang kita ni untuk lebih fokus dan sama-sama bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib ini. Dan mungkin nasihat yang perlu juga diberikan kepada masyarakat kita ni agar sentiasa patuh dan menjadi rakyat yang bertanggungjawab, membantu kerajaan sama ada secara langsung ataupun tidak dalam musim COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Pasukan Polis Diraja Brunei ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai dengan pindaan Akta Penyakit Berjangkit Seksyen 204 pindaan 2020, seperti mana yang diperjelaskan bahawa sesiapa yang didapati melanggar ataupun ingkar akan mana-mana arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, seperti mengadakan perkumpulan di mana-mana tempat yang dilarang ataupun keluar semasa perintah kuarantin, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan dan boleh membawa kepada denda sehingga 10,000 dan penjara selama 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jika ada maklumat mengenai dengan pelanggaran
arahan tersebut, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menghubungi pihak polis di talian 993 bagi tindakan yang sewajarnya. Selain itu juga, orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah mempercayai dan berasa cemas terhadap maklumat yang tersebar di laman sosial, kerana kita tidak pasti di mana sumber-sumbernya. Kecuali seperti yang Puan nyatakan, perlu berujuk menerusi laman sosial, sama ada laman Facebook ataupun Instagram bagi agensi-agensi berwajib, agensi-agensi kerajaan kita ini, negara Brunei Darussalam. Baik, apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan ya. Dengan adanya penjelasan, kita lebih memberikan penerangan dan perincian mengenai dengan undang-undang ataupun akta yang telah pun diperuntukkan bagi mereka yang melanggar perintah ataupun melakukan salah laku ya, semasa negara kita ini berusaha untuk menangani situasi COVID di negara Brunei Darussalam. Dan pastinya juga pasukan polis di Raja Brunei ya mengharapkan agar masyarakat kita ini terus bersatu padu dan bekerjasama menjadi masyarakat yang bertanggungjawab dan mempunyai rasa disiplin diri ya. Itulah seperti yang telah disarankan oleh sebentar tadi penolong penguasa polis ASP Dayang Husmawati binti Pengarah Hussein ya, pegawai penyiasat dari bahagian siasatan jenayah perdagangan pasukan polis Raja Brunei. Terima kasih Puan. Terima kasih Serena. Alhamdulillah, setiap siri yang kita bawakan menerusi rancangan dialog ini penuh dengan maklumat dan juga informasi ya. Inilah antara saluran ataupun wadah di mana BIS kita boleh memperjelaskan lagi setiap kewahaman ataupun persoalan yang mungkin ada kaitannya dengan usaha ataupun langkah-langkah pihak kerajaan membantu rakyat dan masyarakat ataupun golongan tertentu di musim COVID-19 ya, yang turut melanda negara kita ni dari sejak bulan Mac 2020. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.